Lagi berada dalam bab 2 iaitu daya dan gerakan 1, dan kita akan mengkaji apakah yang dikatakan gerakan linear, ya. Dan hari ini kita sambung apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Pada muka surat 27 ni iaitu satu situasi di mana Puan Chong ni dia menaiki teksi dan mendapati bahawa bacaan meter laju teksi kadangkala malar. Okey, kadangkala berubah-ubah. Okey, pernahkah kamu mengalami keadaan ini? Okey, ini adalah keadaan yang biasa, ya, yang dilalui oleh semua pemandu kereta. Okey, apa yang menunjukkan ia malar ni? Malar ni maknanya kalau kita tengok pada meter kat depan tu, okey, dia di jarum penunjuk menunjukkan 60 km per hour. Dia tulis macam ni, per hour. Ini menunjukkan 60 km per jam. Dan tetap. Okey, apa maksud malar ni murid-murid? Ialah tetap. Maksudnya kita tidak mengubah kelajuan ini, ya, walaupun ianya laju ataupun perlahan, ya. Okey, kadang-kadang berubah bermakna 60 naik 61, 62, 63. Itu maksudnya naikkanlah perubahan atau peningkatan laju. Dan boleh jadi juga bila kita sedang memandu dengan malar, tiba-tiba kaki kita break. Kita akan dapati bahawa 50, ya, 40 dan akhir sekali mungkin kosong ataupun berhenti, stop. Okey, inilah dia panggil pemerhatian yang perlu kamu buat, ya, semasa memandu, ya, sama ada memandu kereta ataupun motosikal atau lori. Okey, bacaan meter laju ataupun dikenali sebagai odometer, ya, odometer. Okey, terdapat di semua kenderaan seperti motorkar dan motosikal. Okey, apa yang dikatakan malar adalah apabila keadaan hal lajunya seragam ataupun seperti cikgu sebut tadi, hal lajunya adalah tetap. Okey, apa yang dimaksudkan dengan bacaan yang berubah-ubah ni? Inilah yang dimaksudkan dengan hal laju tidak seragam. Sama ada pecutan berlaku apabila berlaku peningkatan hal laju, ya. Pecutan berlaku apabila berlaku peningkatan hal laju. Manakala awak ataupun nyah pecutan boleh juga berlaku jika sekiranya berlaku pengurangan hal laju. Okey, itu maksud hal laju yang tak seragam. Jadi murid-murid akan cikgu perkenalkan dengan graf yang akan menunjukkan kejadian ini. Okey, rajah 2.4 kita tengok dahulu, di mana ia menggambarkan perbezaan pergerakan antara hal laju seragam dengan hal laju yang tidak seragam bagi sebuah kenderaan. Okey, kalau untuk gambar rajah yang pertama ini, ya, sesaran dan selemasa dicatat, ya, dan andaikan pergerakan ke kanan adalah sentiasa positif, ya, sentiasa positif ni, dan ke kiri adalah negatif lah sebaliknya. Okey, sekarang kalau pada masa 0 saat, ya, kereta ini berada pada satu keadaan, okey, di mana apabila ia terus bergerak, ia mengambil masa 1 saat dan pada masa tersebut 20 meter sudah dilalui oleh kenderaan tersebut. Okey, masa terus berlalu ataupun meningkat, tetapi kenaikan ataupun peningkatan sesaran adalah seragam. Okey, kalau kita tengok beza antara keadaan pada 0 saat ke 1 saat, 1 saat ke 2 saat adalah semuanya 20 meter. Begitu juga ke masa yang keempat iaitu 3 saat juga 20 meter. Jadi ini menunjukkan bahawa kereta bergerak dengan hal laju seragam kerana kadar perubahan sesaran adalah sama. Apa maksud kadar perubahan sesaran, murid-murid? Inilah yang dikatakan hal laju iaitu S bahagi T. Bila sebut kadar, ya, ini mestilah melibatkan masa, ya. Kalau atas ni adalah perubahan sesaran, okey, maka hal laju ni sebenarnya adalah kadar perubahan sesaran. Kadar perubahan sesaran iaitu sesaran bahagi masa. Bagi situasi kedua pula ialah di mana pada masa T sama dengan 0 saat iaitu pada keadaan awal, ya. Okey, sehingga T2 menjadi 1 saat, ya, memakan masa 1 saat, jarak yang dilalui adalah 20 meter. Tetapi apabila masa bertambah sebanyak 1 saat juga iaitu 2 saat, didapati bahawa perbezaan jarak antara 1 saat ke 2 saat adalah 30 meter. Inilah yang dikatakan kereta bergerak dengan hal laju yang semakin bertambah.
Okey, kerana kadar perubahan sesaran semakin bertambah. Okey, jadi ini juga adalah hal laju yang semakin meningkat di mana kadar perubahan sesaran adalah bertambah. Manakala yang ni tadi kadar perubahan sesaran adalah sama, iaitu daripada 20 T1 sama dengan 0 saat 20 meter, T2 sama dengan 1 saat 20 meter juga. Okey, jadi ini adalah seragam. Manakala yang ni 1 20 meter, 1 30 meter. Inilah yang dikatakan hal laju semakin bertambah kerana semakin bertambah S. Pada awalnya 20 meter bahagi satu masa yang sama iaitu 1. Yang kedua, masa sama lagi tapi 30 meter bahagi 1 saat. Okey, iaitu T. Jadi ini menunjukkan bahawa berlakunya perubahan sesaran. Okey, so hal laju ini ada dikatakan di hal laju awal, ini hal laju akhir, maknanya V lebih besar daripada U lah sebab dia bahagian atas ni. Atas besar maka V pun bertambah. Kalau S ni besar maka V pun besar. Okey, ini menunjukkan bahawa pecutan telah berlaku kerana apa? Kerana hal laju yang semakin meningkat. Okey, maka ada pecutan di mana pecutan bukan sifar. Yang ni pecutan adalah sifar. Alright. Cikgu rasa setakat ni dulu cikgu terangkan supaya you all faham dulu konsep